Baik ya, siapa nak mula? Satu, dua, tiga, siapa nak baca? Silakan. Hmm. As-sabi'u. Hmm. Lagi? Hmm. Hmm. Ya, baik. Hal ini adalah dia berkaitan dengan fadilat, iaitu kelebihan tentang ya, orang yang mendirikan solat berjamaah ya, di masjid. Pagi dan petang boleh diartikan sebagai subuh dan juga maghrib dan isyak. Ya. Jadi ya, hal yang demikian itu adalah berkewajipan kepada mereka yang di sekeliling masjid. Mana mereka yang duduk di sekeliling masjid ya, ataupun rumahnya semuanya berhadap kepada masjid. Ya, mereka ini ya ada hak untuk menunaikan hak masjid. Maknanya mereka berhak untuk menunaikan solat berjemaah di masjid. Sebab mereka dikatakan sebagai ya, ahli rumah ya, pada masjid itu. Ya. Kalau ya, yang berhadapan dengan masjid, ya, dia sendiri tidak berkunjung ke masjid, artinya dia tidak menunaikan hak dia sebagai orang yang ya, berada di masjid. Kecuali orang-orang yang jauh daripada masjid, ya, itu tidak diberatkan. Tetapi seandainya dia pergi juga, maka pahala lebih untuk dia. Apa tidaknya? Setiap langkah perjalanan dia berkira sebagai pahala. Dan pulangnya juga ya, pahala buat dia. Setiap langkah yang dia langkah ke masjid. Ya. Kalau sekarang istilah kenderaan, setiap kenderaan yang berpusing, roda yang berpusing itu ya, mengalirkan pahala-pahala buat orang yang pergi dan pulang tadi. Ya. Ini adalah sesuatu galakan. Ya, galakan untuk ya, solat berjemaah. Ya. Seandainya ya, seandainya seorang itu nak mengelakkan ya, kerana kita tidak tahu suasana zaman Nabi, okeylah. Zaman sekarang ni kita tak tahu suasana masjid masing-masing. Kadang masjid, setengah masjid itu macam-macam perkara-perkara bid'ah dibuat dalam masjid. Ya. Jadi yang tak dibuat oleh Rasul, ya, mereka buat. Jadi banyaklah amal-amalan yang dikatakan bid'ah. Jadi hal itu, ya, kerana apa dia tidak pergi masjid?
ya, kerana dia nak memelihara daripada dia bersubahat dengan hal-hal bid'ah itu. Ya, itu tidak mengapa, ya, seandainya benar demikian. Contoh, ya, orang duduk di satu tempat dan di situ ada masjid, tapi masjid itu dikuasai oleh golongan tarekat. Dan ya, amalan-amalan mereka, wirid-wirid mereka banyak bertentangan dengan ya, golongan ya, ahli sunnah. Pada masa itu, kita ya, adakah berkewajipan dengan hadis ini? Ya, jawabnya tidak. Ya, bukan kita akan dapat pahala, tapi kita sudah jadi subahat. Dan mungkin kita bukan dapat pahala, tapi dapat dosa lagi. Ya. Sebab itu, ya, kita boleh katakan kalau seandainya masjid itu tidak mengamalkan perkara-perkara yang ya, dikatakan jauh daripada sunnah Rasul, ya, tidak masjid itu tidak mengamalkan perkara-perkara yang bid'ah, tapi banyak mengamalkan perkara yang dibawa oleh Rasul dan tidak bertentangan dengan syarak, ya, maka tak ada salahnya, ya, untuk kita menimba ilmu, ya, sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Jadi kita kena faham, ya, jangan kita main ambil saja hadis ini, ya, lalu kita pun berjemaah dengan ahli-ahli ya, kurafat, ahli-ahli yang buat kurafat, yang buat bid'ah, ya, dengan kita berpegang kepada hadis ini salah juga, ya. Itu dah jadi ya, subahat namanya, subahat yang ya, menyalahi syarak. Itu bukan nak banyakkan pahala, tapi kita menambahkan kita banyak dosa. Begitulah, ya, yang kita boleh memahami kedudukan hadis ini. Jangan kita telan bulat-bulat dengan meramaikan masjid kerana hadis ini. Kita perhatikan juga amalan apa di masjid tu. Sebab akhir zaman ni bukan-bukan. Dulu orang, ya, Sungai Penchala contohnya, ya, masjid dikuasai contohnya oleh ya, orang Arkam. Jadi ya, amalan-amalan yang tidak bersamaan dengan kebiasaan diamalkan oleh mereka. Adakah kita pun nak bersubahat dengan itu? Ya? Ataupun golongan tarekat yang memang ya, banyak bertentangan dengan ahli sunnah. Adakah kita juga nak campur dengan mereka? Kena fikir itulah. Ya. Kalau seandainya itu Masjid Nabawi macam Masjid Nabawi, ya, tak mengapa. Zaman Nabi ni dia tak ada kurafat, tak ada bid'ah lagi, ya. Itu yang seronok, fadilatnya pun besar. Tak ada masalahnya. Sangguplah pendek kata orang yang jalan kaki yang buta dan sebenarnya sanggup nak pergi masjid kerana dapatkan fadilat ni, tak ada salahnya. Kerana apa? Masjid yang didirikan zaman Nabi itu masjid yang membawa kepada takwa. Ya. Okey, 124 pula. Siapa nak? Sambung lagi. Siapa baca tadi? Boleh sambung. Ya. Kiki tu kaki lah, kaki kambing. Ya.
Baik, ya. Jadi hal di sini berkaitan dengan ya, kemurahan dan hubungan silaturahim, yaitu dengan ya bersedekah. Itu adalah ya hubungan mengeratkan hubungan silaturahim. Kenapa dikatakan sebagai nisaul muslimat? Ya, ya nisa'al muslimat. Nak menunjukkan perempuan-perempuan muslim. Ya. Menunjukkan bahawa biasanya perempuan ni ya ada ya, di dapur dan masak. Ya, itu kebiasaan bagi perempuan. Jadi katanya dalam hadis ini, kita jangan merendahkan atau meremehkan pemberian kepada tetangga. Walaupun firsina syatin, walaupun hanya ya tulang kambing atau kerikil kambing, ya. Dalam orang negeri Sembilan disebut masak jangik, jangik, ya, masak jangik. Itu kulit-kulit baki-baki yang ada di kaki-kaki lembu. Ya. Ini syatin kambing. Ya. Baik. Dalam hal ini, ya, kita tidak boleh meremehkan walaupun ya hanya ya bersedekah atau memberi pemberian berupa ya kaki kambing. Ya. Dalam hadis lain diterangkan bahawa kalau kita masak suruh lebihkan kuah dan boleh diberikan kepada tetangga kita. Ya. Ini bergantung kepada keadaan kita punya kejiranan, ya. Ada setengah kejiranan ni, ya, macam keadaan sekarang ni kita tengok kejiranan, ya, lama duduk, ya, di tempat tu, tapi ya yang benar-benar berjiran ya hanya orang yang sebelah kita. Ya. Terkadang ya yang di depan kita pun ya kurang sangat. Ya, apa sebab keadaan kita lihat ya bila balik masuk rumah tutup gate. Ya. Semua dah dalam rumah. Memang bila masa nak ya berbual ya dengan jiran pun susah. Keadaan sekarang ini, ya. Apalagi ya kita nak menghantarkan buah-buah tangan kepada jiran pun kadang susah. Jadi ya berbeza dengan keadaan ya masa itu. Jadi masa itu ya dengan keadaan rumah, keadaan jiran yang ya dikatakan sentiasa boleh bertemu. Ya. Jadi sebab itu jiran itu terkadang kalau nak baik memang lebih baik daripada saudara. Ya. Dan apa yang dikatakan jangan meremehkan, maknanya kalau jiran kita mengulurkan walaupun hanya sup ya kaki kambing atau tulang kambing sekalipun, ya, maka hendaklah kita terima dengan senang hati. Ya, jangan kita merungut. Ya. Apa ni tulang ya daging tak ada ni. Ya. Merungut. Ya. Semua tulang lah, tulang semua. Ingat kita jin ke apa ni? Ya. Ya. Tak ada pun daging. Ya. Jadi ya sebenarnya di situ memang dia pun tak ada dapat daging pun. Dia masak tu dia dapat tulang ya. Jadi dia tulang tu ya jadi adanya kuah. Jadi kita fikirkan jadilah kuah pun tak apa. Macam tu kita terima dengan senang hati. Ya. Begitu juga dengan pemberian-pemberian yang lain. Seseorang memberikan kepada kita, jangan kita meremehkan di depannya. Ya, kita kena panjangkan kita punya minda. Ya. Macam mana panjangkan minda tu? Contoh, ya, orang tu beri kepada kita, kita tak nak benda tu dan tak ada siapa nak makan. Mungkin kita boleh berikan kepada orang lain pula. Ya. Mungkin kita boleh berikan kepada jiran kita dan lain-lain. Ya.
daripada pemberian seseorang itu. Jangan kita, kita tak suka, kita buang. Ya, cara macam ni tak baik. Ya, kita fikirkan panjangkan sedekah dia. Kita memang tak ada siapa nak makan dekat kita. Kita bagi orang lain pula. Ya. Mungkin dia memerlukan, dia suka. Di situlah kita panjangkan sedekah itu. Jangan kita terlampau meremehkan. Alah, macam ni bagi kat kita, buang je lah. Jadi tak boleh macam tu. Okay. Ini yang dikatakan, walaupun kata Nabi hanya sebagai tulang kambing, disedekahkan kepada jirannya ataupun diberi kepada jirannya, itu jangan kita sampai remehkan. Apalagi ia dah siap dimasak contohnya, maka kita terimalah dengan senang hati. Itulah di antara kebaikan-kebaikan. Kan ada dalam satu cerita yang seorang sahabat bersedekah hanya satu dinar, satu gantang kurma. Alah, setakat satu gantang kurma tak payahlah, macam tu kan diremehkan. Itu sampai turun Quran melarang perbuatan itu. Jadi artinya dalam hal ini kita tidak boleh meremehkan. Mungkin dia mampu hanya segitu, tak apalah, dia mampu hanya segitu. Jadi hal ini juga kita boleh ambil kesimpulan lah bahawa jangan kita bersifat kikir atau bakhil, kedekut. Dan kita kena jaga, sentiasa menjaga baik hubungan kita, khususnya kepada tetangga kita. Susah kalau kita tak baik dengan tetangga ni, masalah betul. Kita nak buat apa-apa pun jadi serba salah. Kadang orang tanya, kau tak panggil ke orang jiranmu? Kita buatkan duit kendara, kau tak panggil ke jiran kau tu? Dan kalau ada apa-apa pun jiran tidak memberi kelapangan buat kita, sebab kita tak baik dengan dia. Pintu dia pun tak buka. Kunci. Jadi tak memberi kelapangan kepada kita. Ini yang kadang berat buat kita. Sebab itu kalau baik jangan terlampau baik. Kalau tinggalkan juga jangan sampai terus membiarkan, macam tu. Tapi hendaklah sentiasa berlaku baik. Inilah yang dikehendaki dalam Islam. Jangan kita pandang pada pada kata orangnya pandang pada hati. Yang penting hati kita. Sebenarnya hal itu salah. Kita tak boleh pandang hanya sedemikian. Sebab Islam ni memandang pada segi zahir. Zahirnya bagus. Soal batinnya itu terpulang pada Allah. Tapi segi zahirnya dia ikhlas. Itu dalam segi zahirnya. Soal batin kita tidak ketahui. Jangan pula kita dalam hal beramal, alah tak pakai tudung tak apa. Yang penting hati kita. Kalau pakai tudung jahat pun buat apa. Jadi dalam segi itu dia telah telah merendahkan syariat. Sedangkan syariat itu menyuruh demikian, dianggapnya syariat itu tak bagus. Yang penting hati. Itu salah lah dalam tafsirkan segi hukum. Padahal yang zahir itu adalah hukum syariat. Yang hukum syariat tu dia remehkan. Jadi ingat dia baik sangat. Dengan dia tak pakai tudung tu hati dia baik sangat. Zahirnya pun dah tak baik lah. Dia menentang syariat. Macam tu. Baik, kita teruskan dengan hadis 125 pula. Siapa nak baca teruskan? Atas singuk.
Ya, baik ya. Hadis 125 ya, ini ya berkaitan dengan ya cabang cabang iman. Dan dikatakan katanya iman itu lebih daripada 70 cabang. Ya. Artinya ya, lebih daripada 70 cabang. Artinya setiap perjalanan seseorang itu ya itulah ya cahaya terbit daripada imannya. Ya diibaratkan sebagai ya elektrik. Iman ini diibaratkan sebagai elektrik yang ada di rumah kita. Kalau kita pasang pada kipas, kipas berpusing. Kalau kita pasang pada ya TV, TV hidup. Ya. Dan begitu juga dengan lampu, lampu akan terang. Jadi artinya setiap ya pemandangan, pendengaran, perjalanan, percakapan ya seorang yang beriman itu adalah cabang-cabang daripada iman yang ada. Ya. Diibaratkan sebagai elektrik tadi. Adanya elektrik, ya semua perabot elektrik semua berguna buat kita. Tapi kalau tak ada elektrik, ya untuk je lah. Ya. Diam-diam je lah. Kepanasan kat rumah. Ya. Elektrik tak ada. Ya. Perabot ada semua. Ya. Kepanasan dalam rumah. Ya. Macam itulah kedudukan iman. Tapi seabdul-abdul iman itu diterangkan ialah kaul, perkataan la ilaha illallah. Kerana apa? Perkataan la ilaha illallah ini adalah seutamanya atau yang paling tinggi ataupun afdal. Kerana ya di situlah nak menunjukkan bahawa ketinggian tauhid seseorang. Ya. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah berilah aku satu kalimah yang tidak ada diucapkan oleh hamba-Mu sebelum ini. Kata Allah Ta'ala, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalimah ini bukankah ya dah ramai orang mengatakan, ya, ataupun hamba-hamba-Mu dah banyak mengatakan kalimah ini. Wahai Musa, seandainya engkau timbang kalimah ini dengan langit dan bumi, nescaya kalimah ini lebih berat daripada itu. Jadi menunjukkan kalimah la ilaha illallah ini bukan hanya sekadar perkataan. Jadi kita ni mengafdalkan kalimah la ilaha illallah ni kita tahlil. Sebab itulah kita ya bertahlil la ilaha illallah beria-ria benar. Kerana apa? Menunjukkan afdalnya kalimah ini. Kita buatlah sebagai wirid tahlil. Tapi hakikatnya bukan itu. Ya. Hakikatnya perkataan ini bukan untuk dizikirkan macam tu menunjukkan dia afdal. Ia berupa perbuatan. Iaitu perbuatan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Engkau tahlil pun beribu-ribu mengucapkan la ilaha illallah, tapi pergi ya pulau besar, ya kat situ kau minta kat makam kat pulau besar tu. Ya. Minta dengan orang yang dah mati kat situ. Apa artinya? Mana akidah la ilaha illallah itu? Ya, bukan main berzikir berpuluh-puluh atau beratus-ratus kalimah la ilaha illallah ini. Tapi perbuatannya mempersekutukan Allah. Minta kat kubur-kubur tu kat pulau besar. Contoh ya, ni contoh. Ya. Apa gunanya? Sebab itulah dikatakan ya, beratnya nak membawa atau nak menanggung kalimah la ilaha illallah ini dalam segi perbuatan kita. Ya. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain melainkan hanya Allah. Ya, bukan senang. Ya. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasul-Rasul dahulu dan Nabi SAW kerana nak menegakkan kalimah ini, la ilaha illallah. Bukan sekadar ucapan, bukan sekadar bertahlilan saja. Ya. Itu tidak hebat namanya.
Yang hebat mereka yang dapat mengesakan Allah sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu yang sebanding dengan Allah. Itulah kalimah atau surah Ikhlas yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah. Ini tidak kita abdal kita hebat dengan tahlil kita. Tak menghayati benar-benar tentang keesaan Allah. Dalam segi perbuatannya, habis, musnah, punah, rosak dengan perkara-perkara syirik. Dan dikatakan juga, ada yang paling rendah darjat iman ni. Yang paling rendah sekali, wa adnaha imatatul aza anitorik. Yang ini membuang gangguan yang ada di jalan. Contohnya, kita nampak paku di jalan. Kalau dalam hati kita ini, kalau ada orang terpijak ni habislah. Kita pun buang. Itulah tanda iman kita, bukan pikirkan diri kita. Kalau pikirkan diri kita, biarlah. Tak asal siapa nak terpijak. Itu pikirkan diri kita. Tapi kita pikirkan, kita tak kena. Tapi khawatir nanti orang tak nampak tak kena. Ataupun ada batu yang membahayakan. Maka kita alihkan batu tadi supaya tidak membahayakan orang lalu lalang. Ataupun ranting-ranting. Itu semua adalah gangguan jalan. Dan mungkin banyak lagi yang boleh ditafsirkan sebagai gangguan jalan. Sebab gangguan jalan ni terkadang juga ada penunggu-penunggu simpang jalan. Sehingga orang nak lalu lalang pun susah. Jadi, kita menasihatkan mereka, kalau nak duduk kat simpang ni, janganlah sampai orang tak boleh nak lalu. Penuh engkau kat sini. Jadi, kita nasihatkan dia. Itu juga adalah termasuk dalam imamatul azza anitorik. Ini kita menghilangkan gangguan dari jalan. Ini katanya darjat yang ada naha paling rendahnya. Darjat iman yang paling rendahnya. Ada juga iman juga tu. Lagi yang dikatakan dalam hal iman ini katanya wal haya. Wal haya ni malu. Syu'batu minal iman. Adalah cabang daripada iman. Kata Nabi Muhammad dalam hadis lain, Faiza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kau dah tak tahu malu, buatlah apa yang kau suka. Jadi hal ini nak menunjukkan kalau orang dah tak tahu malu, artinya dia tidak ada cabang iman di dalamnya. Dah tak ada iman, dah tak tahu malu. Dan dihukumkan apa ke tadi disebutkan, orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa, bukan dia tidak ada iman. Dia ada iman. Tapi pada masa itu, imannya tercabut. Kerana apa? Kerana dia melakukan dosa besar. Dosa besar. Tapi bukan tidak ada iman. Dia ada iman. Dan tidak boleh dihukumkan. Dia murtad. Tidak. Sebab di antara dosa-dosa besar yang dikatakan murtad ni bila kita sekutukan Allah Ta'ala. Dan lain-lain dosa besar itu tidak termasuk dalam berkaitan hal syirik. Jadi berkaitan yang syirik ini ialah yang mempersekutukan Allah. Itu dah boleh dikategorikan sebagai dia sudah terkeluar daripada keimanannya. Jadi dalam hal yang demikian inilah kita perlu memahami benar-benar tafsiran daripada hadis ini.
Sebenarnya kalau kita tidak memahami, ya, kita anggap kalimah yang tertinggi, yang afdal hanya sebagai habis-habis pun tahlil. Ya. Habis-habis tahlil. Itulah yang kita besarkan. Kononnya, itulah kalimah afdal. Tapi sebenarnya hakikatnya ialah perbuatan amal. Ya. Perbuatan kita itu dalam hal mengesakan Allah SWT. Ya. Baik, dalam lain-lain hal yang diceritakan dalam hadis ini, kita suruh mengekalkan iman. Contoh, dalam Quran ada ayat yang kita rasa bagi orang yang tak faham, pelik macam itulah bahasa dia. Pelik Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah olehmu dengan Allah. Jadi, wahai orang yang beriman, kan dah beriman. Kenapa suruh beriman lagi? Dah orang tu dah beriman, kenapa suruh beriman lagi? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Depannya aminu billah. Berimanlah olehmu dengan Allah. Ini menunjukkan dawam. Dawam ni maknanya suruh kita mengekalkan keimanan itu. Memang kita dah beriman, tapi kita suruh mengekalkan keimanan itu. Supaya ia lebih berkualiti. Jangan kita anggap kita dah beriman, dah cukup. Kita dah beriman, kita rasa dah cukup. Tidak. Iman ini ada tingkatan dia. Kadang rendah, kadang tinggi. Diibaratkan sebagai bunga dalam pasu yang ada di rumah kita. Jadi bunga ni dia mengharapkan siraman. Jadi bila disiram, dia segar, cantik. Cuba didiamkan, tidak disiram, bunga ini akan terus layu. Mungkin akan mati. Jadi begitulah orang yang beriman. Kalau iman itu tidak ditambah dengan ilmu, pengetahuan, makin lama dia tidak berkualiti lagi. Jadi ibaratkan sebagai pohon bunga yang tidak disiram. Jadi bila kita bajai dengan ilmu, maka keimanan itu akan naik. Bila ilmu itu meningkat, maka amal itu juga lebih berkualiti. Sebab dia dapat ilmu yang benar. Apalagi ilmu itu berdasarkan kepada hadis sahih. Itu adalah suatu ilmu yang benar. Maka tingkatan iman itu akan naik. Tercabutnya iman itu bila kita tidak bajai dia. Akhirnya dia akan berkurang dan makin lama nak beramal pun makin malas dan lama-lama tercabut. Itulah diumpamakan sebagai bunga yang ada di pasu di rumah kita. Macam itulah kedudukannya. Sebab itu Allah katakan, berimanlah, wahai orang yang beriman, berimanlah olehmu. Artinya itu apa maknanya? Kita suruh kekalkan keimanan itu. Nak kekalkan dia, dan nak menguatkan dia dengan bacaan ilmu. Kalau tanpa menghadiri majlis-majlis ilmu atau tidak menambahkan ilmu tentang hal syariat ini, makin lama kita pun makin malas. Kadang kita makin malas. Jadi jangan sampai tercabut atau ibarat bunga tadi, jangan sampai dia mati. Bila mati, tuan punya bunga tadi akan cabut dia.
akan buang dia. Macam itulah diibaratkan iman yang ada dalam diri kita. Ya. Tapi puncak iman kena ingat, iaitu mengesahkan Allah. Ya. Paling rendah iman kena ingat, ya, jangan meremehkan benda-benda gangguan jalan tu, tak ada pahala. Kita buang tu pun kita dah dapat pahala. Ya. Kita jangan meremehkan hal-hal kecil macam tu. Itulah tanda iman. Ya, walaupun dia nampak kecil, tetapi ia berpahala. Okey, hadis selanjutnya 126. Siapa nak baca silakan. Ha. Hmm. Baik, ya, saya mak semula. Jadi hal ini adalah satu, ya, perbuatan yang dipuji. Maknanya kita bukan ihsan. Ihsan itu tafsirannya bukan hanya kepada manusia, tapi juga ihsan itu tafsirannya kepada binatang. Contohnya dalam tafsiran ihsan itu, ya, Nabi mengatakan perbaguskanlah, ya, sembelihanmu. Jadi perbaguskan sembelihanmu maknanya kita waktu menyembelih pertama ialah pisau itu hendaklah tajam. Yang kedua, ya, kita tidak menyakiti binatang yang disembelih itu. Kalau tumpul, salah satunya ialah menyakiti
ya, binatang itu. Dan saya lihat ada setengah-setengah tempat, ya, mereka menyembelih benar-benar ikut seperti hadis Rasul, yang kehendak hadis Rasul. Mereka sembelih lembu dengan sekali libas saja, mana sekali tarik saja, ya, dah tersembelih lembu tadi. Punyalah mudah, ya, yang kita songsek, ya, baru baru selesai seekor lembu nak disembelih, ya. Setengah tempat tu senang je, sekali tarik je, ya, dan setengahnya sekali tolak je, ya. Dah tersembelih lembu tadi, ya. Jadi lembu tu macam tak rasa apa, tiba-tiba dah terputus halkum dia, ya. Jadi dalam hal ini kita kena cari yang terbaik. Kalau cara itu yang terbaik, ya kita buat, ya. Ada di luar negara, ya, lembu ini dipengsankan, ya, kemudian dia baru disembelih, ya. Jadi hal ini adakah, ya, dibolehkan ataupun tidak? Tapi dalam segi, ya, ihsan, ya, dia tak mati, ya, dipengsankan. Jadi dalam segi ihsan, ya, artinya itu adalah lebih ihsan. Tapi hanya di tempat kita tidak lakukan demikian. Tak tahulah patwa-patwa kita punya mufti-mufti kat sini, ya, ataupun ia perlu kepada belanja yang besar. Tapi sebenarnya bagus, ya. Maknanya binatang tu tak rasa sakit. Dia pengsan, dalam keadaan pengsan dia disembelih. Macam kita operation lah, kita pengsan. Tak tahu dah siap operation kita. Cuba hidup-hidup kita di operation macam mana? Tak meraung. Jadi kita perumpamakan itu. Jadi dalam hal ini, ya, ihsan seseorang ini diceritakan. Orang ini kehausan dan dia nampak sebuah perigi. Lalu dia pun tengok ada air tapi dalam. Dia boleh masuk ke dalamnya. Maka dia pun masuk, dia minumlah. Naik pula, ada pula binatang sama dengan dia, iaitu anjing. Pun kehausan, ya. Maka dia, ya, ambilkanlah. Tak ada bekas. Yang ada ialah dia punya sepatu dia. Maka isilah sepatu tadi. Waktu dia nak naik tu bukan senang, ya. Naik perigi ni. Nak keluar ni bukan senang. Jadi nak pegang sepatu tu macam mana? Air dia gigit. Sepatu tu yang ada air digigit, tangan tu peganglah kanan kiri perigi itu. Dapatlah dia naik, ya. Dan diberikan anjing minum, ya. Anjing tu dia punyalah suka agaknya, ya. Jadi katanya Allah telah menerima kesyukuran untuknya. Allah telah memberikan kesyukuran untuknya dan telah mengampuni untuknya, ya. Dan satu lagi yang masyhur lagi. Cerita yang masyhur lagi. Seorang perempuan, ya, dikatakan perempuan ini adalah perempuan yang dikatakan baghiyun. Maknanya dia adalah seorang perempuan pelacur, tapi dalam kalangan Bani Israel ceritanya, ya. Dan dia juga, dia bersifat ihsan walaupun dia memang jahat. Perbuatan dia tu perbuatan yang jahat, tidak baik. Tapi, ya, ihsan dia kepada binatang tadi, seekor anjing yang kehausan, dia pun dia berikan anjing tu minum, dicedokkan air tadi dan diberi minum kepada anjing itu. Dan cerita ni ada sini masyhur, ramai orang ceritakan. Ya, jadi artinya dia pun mendapat, ya, keampunan. Dan diterangkan lagi wa adkhalahul jannah, ya, dimasukkan dia ke syurga. Ya, dia mati dimasukkan ke syurga kerana ihsan, ya, kepada binatang. Ya, jadi nampak tak, ya, di sini perkara yang sensitif bagi kita ialah anjing, ya. Sedangkan anjing ni tersebut dalam Quran, tersebut dalam hadis, ya. Apa yang jadi masalah kepada kita tak tahulah,
negara kita ni, ya, anjing ni termasuk najis mughallazah, ya, najis yang berat. Padahal hukum-hukum fiqh, ya, kitab-kitab fiqh, ya, menerangkan juga tafsiran tentang anjing untuk jadikan buruan, untuk jadikan jaga rumah, untuk jadi jaga, ya. Hanya larangan itu tidak boleh bawa masuk rumah, ya. Jadi, ya, kita tengok dalam cerita ni pun seseorang itu masuk surga kerana anjing, kerana ihsan kepada anjing. Kita nampak anjing baling, ya, anjing tu pun tempang kaki dia. Kesian anjing tu lari 3 kaki, ya. Siapa yang berdosa tu? Ya. Bukan dapat pahala, ya, kita dapat dosa. Kesian anjing tu, ya. Entah-entah anjing tu ada anak dia, berdiri dia anak dia nak bagi susu anak dia, ya. Hanya nak sekadar nak cari makan atau nak cari minum, ya, orang baling dia, tempang kaki dia, ya. Betapa susahnya dia nak, ya, memberikan susu kepada anak-anaknya. Jadi kita tak ada ihsan lah. Tak ada ihsan. Sedangkan dalam fiqh tu kita boleh bela anjing dengan syarat untuk, ya, hal-hal berikut, ya, iaitu untuk jaga harta, jaga untuk buruan, jaga kebun, ya. Jaga harta tu mana jaga rumah lah. Hanya dilarang apa? Masuk rumah. Kalau dah namanya anjing sebagai belaan, kita kena bela dia, kena mandikan dia, kena bagi makan dia, minum dia, jaga kesihatan dia. Takkan kita biarkan dia macam tu, dia berkurap. Ya? Kena faham. Ya? Itu beratnya tempat kita ni. Anjing tu dah dimasukkan golongan najis yang mughallazah, najis berat macam babi kononnya. Tak tahulah macam mana boleh terjadi demikian. Padahal fiqh pun menerangkan tentang anjing tak adalah sampai macam tu. Ya. Tapi kita dapat pembelajaran, ya, dia termasuk najis yang berat. Ya. Dan ada baiknya kalau kita tak bela pun ada baiknya, maknanya, ya, kita punya kedudukan taman taklah bising, ya, dan, ya, tidaklah kalau misalnya kita bela anjing, kadang jiran tak menyenangi, ya. Jadi lebih baik tak belalah. Tapi soal hukum, ya, kalau kita ada dusun, apa salahnya kita bela? Letakkan kat dusun kita, ya, untuk jaga dusun, tak ada salahnya. Begitulah kedudukan berkaitan dengan anjing, sehingga seseorang itu boleh masuk surga dengan anjing. Mungkin juga seseorang itu masuk neraka dengan anjing pun mungkin juga, kerana dia, ya, menzalimi anjing tu. Ya. Boleh juga masuk neraka. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita sampai kepada hadis yang berkaitan dengan, ya, kisah perempuan Bani Israel ini yang dikatakan sebagai jahat, tapi hatinya cukup ihsan. Ya. Tak semua orang ada sifat macam ni, ya. Kadang dia banyak ibadatnya, ya. Tapi dengan binatang dia berlaku zalim. Ibadat hebat, ya, tapi dalam binatang dia berlaku zalim, baik dengan anjing atau dengan kucing ataupun dengan binatang-binatang lain. Jadi hal macam ini kita ambil pelajaran daripada cerita ni, ya, ihsan itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga ihsan itu, ya, kepada binatang. Ya. Jadi sekadar ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran kita hari ini, insya-Allah. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin.